Hello and welcome to Bio for You. Alright guys, in this video, we're going to discuss about chapter 10, coordination. So for 10.1, we're going to discuss about nervous system, and for 10.2, we're going to discuss about endocrine system. Okay, so here are the learning outcomes for 10.1, the nervous system. There are quite a lot of them, but don't worry, we'll get down to it one by one, bit by bit. Okay? So here is 10.1. Describe the structure and organisation of the nervous system. Okay, so basically apa yang kita nak cuba belajar dekat 10.1a ni adalah kita tengok structure dan organisasi nervous system. So bila kita cakap pasal nervous system tu, okay, dalam bahasa lainnya adalah sistem saraf lah. So when we talk about sistem saraf, of course apa yang terlintas di fikiran korang adalah urat saraf itu sendiri. In Malay, in English, it is called as nerve. Okay, so we're going to look at the nervous system, but don't get nervous by it. Okay, so we're going to study about the nervous system. Okay, so it involves three components. Okay, the first component is the sensory input, okay, from peripheral nervous system. Okay, PNS stands for peripheral nervous system. CNS stands for central nervous system. On the next slide, I will talk about this in detail. Okay, so sensory input ni maksud dia input apa yang buat masuk lah. Okay, so integration ialah kat mana maklumat tu diproses. Of course lah dekat otak, dalam kurungan kalau ada. Okay, kalau tak ada, kau pergi miss call dia, start. Okay, so the other one is motor output. Okay, itu outcome after dia dah fikir kat otak tu nak buat apa. So kena dihantar maklumat tu melalui motor output. So dalam gambar aja yang simple ni dia dah bagi tahulah, dia dah bagi gambaran secara simple. Okay, maksudnya nampak. Okay, daripada input tu, mata tu nampak tu ada sensor. Nampak apa? Nampak nak masuk ke kelas. So korang pun buat apa? Fikir, takkan aku nak tidur. So aku kena bangunlah pura-pura rajin. So apa yang korang buat? Bangunlah, bangun kedai korang semua pura-pura rajin dan sebagainya. Okay, so we have the sensory input, the integration of the information, and the motor output as the result of the outcome. Okay, so PNS will connect CNS to other neurons in all parts of body. Okay, so basically nak cakap kat sini, peripheral nervous system ini dia akan bersambung dengan central nervous system, two other neurons bersambung dengan semua neuron-neuron yang lain dekat bahagian badan kita. Okay, central nervous system. Okay, again, jangan nervous. Okay, central nervous system ni apa dia? So it serves as the control center of the body. Dia adalah tempat di mana pemprosesan maklumat dekat dalam badan kita. So function dia adalah untuk apa? Release message, iaitu menyampaikan message. Process information, maknanya memproses maklumat itu. Compare, membandingkan dia, dan analyze maklumat tersebut. Compare tu maksud compare apa? Ada tak perubahan? Ada apa tadi? Ataupun kelas tu bosan je, so tak ada perubahan. Tiba-tiba sejerit, so ada perubahan. It compares, okay, and analyzes the information. Perubahannya apa? Tiba-tiba nama dia sebut. Macam tu baru korang terkejut kan? So dia mengandungi apa? It comprises of ni dua sahaja, iaitu brain dalam kurungan jika ada. Boleh tak saya type kat sini? Dalam kurungan if any atau if present. Okay. Okay, and the other one is spinal cord. So spinal cord ni yang tengah-tengah ni lah dalam saraf tunjang kita. So it provides the link between the brain and the rest of the body. Maksudnya dia menyambungkan antara otak dengan bahagian lain, dengan bahagian nerve lain dekat sekitar, dalam badan kita, bekas sekitar. Okay, so itu adalah central nervous system. Okay, the other one is peripheral nervous system ni. Selain daripada otak, selain daripada saraf tunjang, semua urat-urat saraf yang lain, semua nerve yang lain adalah terdiri, di bawah peripheral nervous system. So it contains the neuron that interconnect the brain to all parts of the body, i.e. the muscle, the body muscle, the sensory organs, and the organ build systems. Okay, so kita akan tengok nanti. So the neurons are sama ada motor neurons. Okay, motor neurons ni efferent. Okay, so motor neurons ni maksud dia bukan motosikal tu. Motor bermaksud dia adalah neuron yang akan bersambung dengan otot, dengan muscle. Okay, sebab tu dia efferent, effect. So if you confuse lagi pun antara A dengan E, which one will comes first? Mesti dah huruf A. So A ni adalah efferent, dia yang bersambung dengan sensory neuron. Sensory ni apa? Sensor tu adalah
bahasa Melayu apa sensor? Sensor lah, i.e. Bahasa Melayu sensor. Sensor ni adalah benda untuk detect sesuatu lah. Saya tak dapat fikir bahasa Melayu sensor ni apa dia. Okay, so maklumat tu daripada sensory neurons dihantar dalam afferent dan dihantar pergi ke brain. Lepas tu maklumat yang dah diproses dihantar keluar melalui motor neurons. Motor neurons nama lain dia efferent neuron, sensory neuron namanya afferent neuron. Okay, somatic dan autonomic ni kita akan tengok sebentar lagi. Okay, so dekat sini kita tengok these are types of neuron dalam gambar ni. Kita ada sensory neuron atau nama lainnya adalah afferent. Okay, afferent. So dia bersama dengan apa? Dia bersama dengan receptors. Receptors tu apa? Yang mengesan changes lah. Contohnya receptor for light, receptor for sound vibration, receptor for touch dan sebagainya. So itu adalah yang bersama dengan sensory neuron. Lepas tu dia akan hantar maklumat pergi dekat interneuron. Interneuron ni sama dia dekat dalam brain ataupun dekat dalam spinal cord iaitu saraf tunjang, dan dia akan proses maklumat untuk buat apa? Nak lari, nak cakap, nak berzikir, nak baca Quran, semua tu ada dekat sini. Dia akan fikir and then it will send the information to the motor neuron, iaitu dia akan hantar maklumat pergi ke muscle-muscle yang untuk buat kerja tersebut. Okay, so sambungan dia lagi. Organisation dia. So under nervous system yang macam saya dah sebutkan tadi, ada central nervous system dan ada peripheral nervous system. So untuk central nervous system ni terdiri daripada brain and spinal cord. So kalau brain ni function ni receive and process sensory information, initiate response, store memories, generate thoughts and emotions. Semua tu brain yang fikir. Spinal cord ni pula korang akan tanya saya, sir, spinal cord tu boleh berfikir ke? Dia tak dah label berfikir, tapi dia boleh produce outcome. Remember, if we do a knee jerk reflex yang boleh kita ketuk lutut, lepas tu dia terus tendang tu kan. So maklumat tu diproses dekat level-level spinal cord saja. Dia tak perlu diproses sampai dekat level otak. So dekat sini otak ataupun brain tak diperlukan. So kalau yang tak ada otak tu masih boleh function lah dekat level dekat sini. Okay. Okay, so for spinal cord, conduct signals to and from the brain, and dia akan control reflex activities. Itu yang saya cakap tadi itulah. Contohnya tersentuh benda panas, ataupun nak fikir, aku nak tarik ke tak tarik tangan aku? Tak, you automatically akan terus tarik your hand. So again, if you don't have brain for this part, you are still okay. You still can produce the reflex activities. Okay, so the other type of nervous system is peripheral nervous system. So for peripheral nervous system, dia akan cover semua nerve lain selain daripada brain and spinal cord. So motor neuron and sensory neuron. So motor neuron ataupun efferent neuron, basically saya akan cakap sensory neuron sebab dia panjang kat bawah kan. Sensory neuron ataupun afferent neuron, dia adalah send impulse from receptor to central nervous system. So example of receptors is receptors of light inside the eyes, receptors of heat on your skin, touch, apa lagi receptor untuk olfactory sensor dekat dalam hidung kita untuk bau. So kalau orang COVID tu kadang dia akan hilang deri bau, maknanya dia akan terganggu sikit dia punya saluran, bukan saluran, dia punya penyampaian maklumat tersebut tadi. Okay, so itu adalah sensor. Ingat sensory neuron. The other one is motor neuron yang bergerak. So dia akan send impulse daripada central nervous system, brain, pergi ke muscles dan juga glands. Glands pun terlibat juga. Contoh glands ni adalah saliva gland, itu kelenjar air liur. Kau tengok iklan, lagi-lagi kalau bulan puasa ni, kau tengok iklan makanan cantik-cantik, sedap-sedap, semua tu tiba-tiba meleleh air liur. So yes, the information was being integrated and the brain send the signals to your tongue. Kau akan meleleh lah air liur tu. Okay, so dia terdiri daripada somatic nervous system dan the other one is autonomic nervous system. Okay, somatic nervous system. When we speak the term somatic, automatically kita akan terfikir soma. Soma tu maksud badan. So dia adalah nervous system yang melibatkan badan kita. Control the voluntary movements. Maknanya semua yang pergerakan yang kita secara terkawal itu adalah di bawah somatic nervous system, iaitu dia adalah basically yang directly akan bersambung dengan muscle-muscle kita.
Contohnya untuk makan, untuk bergerak, jalan, berzikir, baca Quran, baca buku, semua tu adalah dikawal oleh somatic nervous system di bawah voluntary, di bawah sedar, maknanya kontrol bawah sedar. The other one is autonomic nervous system. Bila autonomic, macam punya automatic lah. So bila automatic, kita tak fikir. Contohnya adalah sympathetic and parasympathetic. So untuk sympathetic system ni, sama ada fight ataupun flight. Maksud fight ataupun flight ni, bila berlaku yang sistem ni adalah bila kita nadi kita akan jadi jantung kita akan jadi laju dan sebagainya. Fight ataupun flight, cabut ataupun melawan bila kita marah. Parasympathetic ni, parasympathetic, dia relax, rest and digest. So itu adalah saraf-saraf yang terlibat di bawah autonomic nervous system. So dia ni akan bersama ataupun yang mengawal jantung kita, paru-paru, semua tu lah, yang di luar kawalan kita. So motor neuron terdiri, kita kata structure dia, so dia terdiri pada cell body, which is this one. So dia ada large nucleus dan dia ada organelles kecuali centriole, dia tidak ada centriole. That is why, remember, nerves, when once it is broken ataupun torn tear apart, dia is irreplaceable, tidak boleh diganti semula. Pendek cerita, bila urat saraf ni, bila saraf ni dah terputus, dia tidak ada gantinya. Kalau dalam sel kita katalah luka, kata ada terluka, so nanti sel kita boleh hasilkan sel yang baru untuk repair, untuk gantikan itu, tapi tidak dengan saraf. Sebab tu bila orang dah cedera saraf dia biasa akan lumpuh lah, tak boleh nak berfikir. Tapi kadang-kadang bila dia, korang kata saya, macam pula dengan orang tu bila lumpuh tapi dia boleh jalan semula pula after fisioterapi apa semua tu lah kan, rawatan cara kerja apa semua tu. Remember, when that happen, apa yang fisioterapis tu buat semua adalah untuk latih cara jalan semula menggunakan neuron-neuron yang masih elok untuk send maklumat tersebut. So tu dia kena berlatih macam mana nak berlatih berjalan semula. So that is what happens, and that is why again centriole tidak ada dekat dalam neuron. Centriole ni kita tahu kan fungsi dia untuk apa? Untuk tarik create spindle fibers untuk separatekan sel itu, untuk separate the chromosome into half. And then tapi ada banyak mitochondria, so guys, ada banyak process of that requires ATP, and it also has extensive rough endoplasmic reticulum in the nasal granules. So ni rough endoplasmic reticulum ni untuk hasilkan protein lah. And dendrites ni yang terkeluar macam akar ni, macam rambut akar ni. So dendrites is a short, highly branched cytoplasm arise from the cell body, yang keluar daripada cell body. Function ni adalah untuk receive. Dendrite receive, untuk terima. Receive the message from other cells and carry the message to other cell body. Other cells ni sel apa? The other neuron lah. So daripada neuron tu ada satu sel pergi ke neuron yang lain, itu juga adalah sel yang lain juga. Axon. Axon adalah yang di sepanjang-panjang inilah. Maksudnya selepas cell body ada axon yang panjang ni. So axon ni apa dia? Dia adalah long cytoplasmic branch arising from the cell body. So dia adalah structure yang panjang, dia ada cytoplasm juga di dalam dia. Function dia untuk carry impulse away from the cell body, untuk bawa impulse daripada away, menjauhi daripada cell body. Apa itu impulse? Impulse itulah maklumat yang dihasilkan daripada otak tadi itulah, ataupun dia punya electrical signal ataupun maklumat yang nak dihantar. Itu adalah impulse. At certain parts of the axon, some neurons are enclosed in myelin sheath. Myelin sheath ni yang macam ni, yang balut-balut dia macam sausage ni. It acts as electrical insulator to speed up impulse transmission. Maksudnya bila ada myelin sheath ni, dia bertindak sebagai penebat elektrik. Impulse ni ciri-cirinya adalah pergerakan electrical current lah. Alright, so bila ada ditebat dekat situ, so elektrik tidak boleh lalu dekat situ, so dia akan mempercepatkan perpindahan impuls ni daripada satu gap kepada gap yang lain. Nanti kita akan tengok function myelin sheath ni tadi. So ini yang saya bagi tahu tadi, myelin sheath dekat sini. So antara satu myelin sheath dengan myelin sheath lain, dia ada gap, dia ada ruang, dia ada jarak. Gap itu dipanggil sebagai nodes of Ranvier, small,
uncovered part of axon between the Schwann cells ini dengan ini dipanggil sebagai nodes of Ranvier. So tadi saya cakap myelin sheath, ini Schwann cell pula. Apa dia pula yang saya tengah cakap? Okey, dia sebenarnya begini. Apakah nama sel yang membaruti ini, yang membaruti axon ni? Nama dia adalah Schwann cell. So Schwann cell diperbuat daripada apa? Myelin sheath. Ni myelinated sheath, maknanya lapisan-lapisan myelin. So dia adalah untuk menghalang electrical current untuk lalu dekat dia. So tapi electrical current ataupun impuls ni boleh lalu dekat mana? Dia boleh melompat dari satu node of Ranvier pergi ke node of Ranvier, pergi ke next node of Ranvier. So bila dia melompat lebih laju lah daripada dia kena jalan ataupun melalui sepanjang-panjang axon ni. Sebab tu tadi kita cakap sebelum tu, function myelin sheath ini adalah untuk mempercepatkan electrical impulse itu untuk lalu. So dia akan lompat dan pergi. Macam tu. Okay, so next kita dah tengok tadi structure of neuron. Kita dah faham dah dari structure dia. Neuron ni dia ada cell body, dia ada axon, dia ada myelin sheath, dia ada dia ada Schwann cell yang diperbuat daripada layers of myelin sheath. So sekarang ni apa yang kita nak tengok pula adalah describe what is meant by resting potential. Okay, so apa itu maksud resting potential? Saya pendekkan ceritanya beginilah. Dalam along the axon, along the nerve cell itu, bukannya sepanjang masa dia ada it's not all the time it delays information. Bukan delay. It relays information. Bukannya sepanjang masa dia menghantar maklumat. Bukannya setiap masa kita terima impuls. Bukannya setiap masa kita ada heat sensor yang being stimulated. Bukannya sepanjang masa kita sedang mengalami impuls ataupun rangsangan daripada luar tersebut, perubahan daripada luar tersebut. So dalam keadaan yang tidak ada apa-apa maklumat yang melalui ataupun yang disampaikan oleh nerve tersebut, nerve tersebut dipanggil dalam keadaan resting potential, dalam keadaan yang rehat sahaja. So how this can be achieved? In unstimulated neuron mind, dalam neuron yang tidak ada stimulus, yang tidak ada perubahan, yang tidak ada apa-apa maklumat yang melalui dia, yang perlu dia sampaikan. So dia ada sodium potassium pump yang sedang aktif. Pendek ceritanya macam ni. Along the axon tadi tu, kan saya dah ceritakan kan, sebenarnya dia punya nilai dia adalah negatif 70 millivolt. Berkenaan nilai ni saya akan bincang sebentar lagi on the next slide. So untuk maintain negative 70 millivolts ini, so dia ada beberapa aktiviti yang perlu berlaku ataupun yang sentiasa berlaku, iaitu yang pertamanya adalah sodium potassium pump ni aktif. Apa itu sodium potassium pump? Sodium potassium pump ni adalah sejenis protein. Ni protein ni. Protein ini terdapat pada membrane of the axon. So yang warna kuning ini adalah membrane of the axon. Kan saya dah bagi tadi kan, kita ada dendrit, so kita ada axon dan kita ada axon terminal hujung sekali. So di sepanjang axon tu dia ada membrane dia juga. Pada permukaan membrane dia tu ada protein ini, namanya adalah sodium potassium pump. So apa kerja sodium potassium pump? Dah namanya pun pump, so dia akan mengepam lah. So dia akan mengepam apa? Sodium dan potassium. So dia nak pump sodium ni masuk ke ataupun keluar, kita akan tengok. So apa dia buat? Dia akan pump 3 sodium ion to the outside. 3 sodium akan keluar, nampak keluar. Ini inside of the cell, ini outside of the cell. So 3 potassium keluar, 2 potassium dipump bawa masuk sebagai garang ganti bila dia berubah. Sebenarnya dia mengalami pergerakan. Bila dia buka keluar, 3 sodium keluar dan dia akan bawa masuk 2 potassium, dia bawa masuk ke dalam sel macam tu. For this diagram, for this information, you guys boleh tengok dekat YouTube sodium potassium pump activity. So korang boleh tengok lah, korang boleh cari dekat YouTube. So result from this activity, what we have is that sodium ion is higher on the outside. Logik lah. Dah kita pump 3 keluar, sentiasa kita pump 3 kat luar. Apa jadi dekat luar? Banyak lah. Dia sama jugalah macam teka-teki kanak-kanak tu kan. Kalau orang
Kalau orang kalau ayam kalau orang jadi harimau, harimau jadi apa? Kalau semua orang jadi harimau, harimau jadi apa? Harimau jadi banyak lah. So itu adalah teka-teki, walaupun bunyi macam silly, tapi dia punya maksud dia simple yang aku nak sampaikan. Bila sodium banyak keluar, apa jadi pada sodium dekat luar? Sodium jadi banyak lah. So think it easily like that. Bila potasium banyak masuk ke dalam, apa jadi pada potasium dekat dalam? Potassium concentration is higher on the inside. Itulah konsep dia. Okay. So dekat sini nampak tak saya ada put in this green box ni, 3 not 2 kin. Apa bermaksud 3 not 2 kin ni? 3 not 2 kin, 3 not 2 kin, 3 not 2 kin. This is the term that I always have, that I practice for myself untuk bantu saya. It is always 3 sodium out, 2 kin potassium in. Supaya nanti korang tak akan tertukar, korang tak akan confuse lah siapa keluar and siapa dalam. And kita dah tahu juga berapa yang keluar, berapa yang masuk. 3 sodium out, 2 potassium in. 3 not 2 kin. Macam tu. Okay, so untuk generate resting potential ni lagi, satu lagi faktor yang kita kena tambah adalah axon membrane is more permeable to potassium than sodium ion. So maksudnya, ni adalah axon membrane. Kita tengok, this is the axon. So, this is the neuron. Pada neuron tu ada axon dekat tengah-tengah ni. So, axon ni kita keratan rentas dia. Ni adalah gambar dia. So, outside of the cell. So, this is inside of the cell. Yang berwarna kuning pekat ni adalah membrane-nya. And yang warna kuning cair ialah dia punya exoplasm. Exoplasm lah cair dekat dalam axon. So, yang kuning pekat ni adalah membrane sebelah sana lagi lah. On the membrane of the axon ni, dia ada pelbagai jenis protein. Antaranya ialah sodium potassium pump tu tadi, plus membrane of the axon ni tadi. So satu perkara yang kita kena faham adalah axon membrane ni more permeable towards sodium. So kita tengok dekat label arrow ni, arrow of potassium ni dia lebih besar, dia lebih tebal, menunjukkan is more permeable of the potassium. And untuk sodium ni dia kecil, halus je bandingan dia. So bila kita ada sodium ion lebih banyak yang keluar, kita pump 3 keluar. So apa jadi pada sodium ion concentration outside of the cell? So of course the concentration is higher, and by nature bila sodium ion tu higher concentration, dia akan bergerak ke kawasan yang lower concentration of sodium, iaitu dia inside of the cell. So sebab tu label dia, arrow ni, dia mesti hanya sodium ni untuk tunjuk ke dalam sahaja. Dia tak ada label sodium keluar. Mana boleh nak keluar pula kan? Kalau keluar ni hanya menggunakan active transport ni sahaja tadi. Sedangkan against the concentration gradient. Manakala untuk potasium, kenapa dia pula arrow keluar? Yalah, sebabkan kita dah duk bawa masuk potasium masuk dalam. So mana yang lagi banyak potasium? Dalam keluar. Of course lah, dalam. So bila membrane itu permeable kepada potasium, maksudnya dia membenarkan sewenang-wenangnya potasium untuk keluar. So dah lah kita hanya bawa masuk 2 sahaja potasium. So membrane itu pula sewenang-wenangnya boleh easily can allow the potassium untuk diffuse out. So potassium tu boleh senang-senang keluar. Sodium pula 3 dibawa keluar, susah nak bawa masuk. So dekat sini that's why you akan notice label ni luar positif, dalam negatif. Apa dan kenapa berlakunya macam ni? Disebabkan, kita fikir logik. Nilai perbezaan luar dengan dalam ni adalah negatif 70 mV. Nanti kita akan tengok nilai dia. So nilai negatif 70 mV ni lah dia punya resting potential. So how do we achieve this number and how do we establish this resting potential sampai berbeza negatif 70 mV? Ingat nilai dia menjadi negatif bukannya disebabkan perbezaan ion yang bercas negatif. Tidak, bukan disebabkan dekat dalam tu, dekat dalam tu ada ion yang bercas negatif. Tak dinafikan adalah, tapi bukan itu yang kita nak bincangkan. Yang signifikannya perbezaannya adalah disebabkan perbezaan positively charged ion di luar dan di dalam. Bila di luar tu lebih banyak positively charged ion berbanding yang di dalam, automatik yang di dalam adalah lebih negatif berbanding dengan luar. Kalau kita kira duit, konsep macam duit lah kan. Kalau dekat orang luar tu lebih banyak duit
lebih banyak positif juga. Yang dalam ni jadi apa? Miskin lah bila dibandingkan. Adakah orang kat dalam ni miskin ni mesti lebih banyak hutang? Tak, kita tak cerita konsep negatif tu berkaitan dengan hutang. Kita cerita siapa lagi banyak duit. Kalau luar lagi banyak duit, main dalam lagi, luar lagi kaya, dalam lagi miskin. Kaya positif, miskin negatif. Hanya untuk perumpamaan sahaja, bukannya untuk kutub B40 ke T20 ke apa. Tak. Okay. So, antara jadi viral Pak. My main is just about bila duit banyak kat luar lebih kaya berbanding dengan dalam. So kita tak cakap pasal hutang yang nilai yang negatif di sini. So that's what I want you to understand. Okay. So yes, we have this setting yang dimana untuk generate resting potential. So macam saya dah bagi tahu tadi, dekat membrane of neuron ni tadi, dia ada 3 types of ions channel. Ada 3 jenis. Yang pertamanya, jenis pertama adalah passive ion untuk sodium dan potassium. So passive ion potassium and sodium ni dia memang ada je dekat permukaan membrane ni tadi. Cumanya kita tahu kalau potassium ni jumlahnya lebih banyak. Satu dia lebih permeable. Kalau sodium tu jumlahnya sangat sedikit. Kalau kita dekat sini gambar je sini pun macam dia tak lukis langsung pun. Yang ini adalah voltage gated, ini voltage gated, ini sodium potassium pump. Yang ini adalah potassium leak channel. Sodium leak channel kenapa dia tak lukis? Sebab jumlahnya sangat sedikit ataupun tidak signifikan. Okey, sebab itulah kita dah tahu tadi summary daripada yang sebelum ni, the axon membrane more permeable towards potassium. Sebab apa more permeable? Dia ada lebih banyak lubang liang untuk potassium, sebab tu dia becomes more permeable. Okey, so itu adalah jenis yang pertama, yang pasif, passive ion, iaitu potassium dan sodium channels. Yang kedua adalah voltage activated ion channels untuk potassium dan untuk sodium. Kenapa nama dia voltage activated ion channel? Okay, first of all, for these two gates to be activated, dia memerlukan voltage. Dan voltage itu datang daripada mana? Datang daripada impuls, iaitu daripada electrical signal. So, dia hanya akan buka bila ada perbezaan electrical signal yang tertentu sahaja. And yang ini kenapa nama dia tambah nama penuh adalah voltage gated, sebenarnya voltage gated ion channel. Okay, so kenapa dia panggil gated? Sebab dia memang ada gate pun, dia memang ada penutup dekat sini. Same goes with this one, dia ada penutup dia juga. Okay, dia ada macam flap lah pada permukaan protein tersebut. Dan yang jenis yang ketiga adalah chemically activated ion channels, iaitu ialah sodium potassium pump. Ini adalah sodium potassium pump. Bawa keluar 3 sodium, bawa masuk 2 potassium. Okay, 3 not 2 kin. Alright. So, in ectoplasm, cecair dekat dalam axon ni tadi, concentration of anions is high because anions cannot diffuse out due to their large size. Okay, itu yang saya dah bagi tahu tadi lah. So, yang macam sensitif itu tak naik keluar. Causing the charges within the axon becomes relatively negative. Perbezaan negatif 70 mV ini tadi disebabkan perbezaan ions yang ada dekat luar dan yang ada dekat dalam itu tadi. The voltage measured across the membrane is about negative 70 mV. Membrane is said it is in resting potential, dalam keadaan yang dia rehat, dalam keadaan yang tidak deliver any signal, dalam keadaan polarization stage. Polarize ada dalam keadaan nilai dia negatif lah, perbezaan dia. So what is meant by resting potential yang kita sebut dari tadi tu kan? The membrane potential characteristics of a non-conducting excitable cell with the inside of the cell more negative on the outside. Ni apa definition daripada buku Campbell. Ataupun the membrane potential of a neuron in which no action potential is occurring. Action potential ni apa dia? Kalau ada electrical signal, kalau ada impulse, kalau ada perubahan. Okay, so the typical resting potential is about negative 70 mV. Ini definition by buku Solomon. Okay. So, apa itu pula action potential? It is a rapid voltage change which has a self-propagating effect that produces an impulse. So, maksud dia macam ni. Rapid voltage change, maknanya perubahan voltage dengan rapidnya, dengan tiba-tibanya, yang ada self-propagating effect. Self-propagating effect ni maknanya dia boleh bergerak sendiri.
Propagate ni propaganda, menyebarkan propaganda yang boleh merebak dengan sendirinya yang akan menghasilkan impuls. Okey. Okey, definition lagi dua ni korang boleh tengoklah. Yang penting saya dah explain yang pertama, itulah maksudnya action potential. So now we're going to look at generation of action potential. So action potential ni kalau saya pendekkan adalah dia adalah pergerakan electrical signal ataupun impuls di sepanjang akson tersebut. Maklumat yang pada awal tadi yang saya beritahu, contoh, oh nampak Safari nak datang, nak buat apa? Nak buat apa? Lari. Nak buat apa? Tidur ataupun baca buku pura-pura. So maklumat tu dihantar dalam bentuk electrical impulse, dalam bentuk impuls. So impuls tu apa? Inilah dalam bentuk action potential. So itu apa yang kita nak belajar sekarang ni, perubahan, a rapid change in the voltage. Okay, so dalam keadaan resting stage yang nombor 1, so tengok how do you understand, how do you read this diagram is simply by referring to the number. So this is the graph showing the electrical reading on the difference between the outside and inside of the axon. Okay, so maksudnya we know that in resting state at point number 1, here point number 1, the resting state is set at negative 70 millivolt, and this is across the time lah. So jika tidak ada impuls yang berlaku, dia akan maintain pada negative 70 millivolts until hingga tiba-tiba ada perubahan yang berlaku. Okay, so then we start with the first one, resting state, voltage gated sodium and potassium are closed. Okay, dalam keadaan yang rehat, voltage gated ni dua-duanya rehat, tak buat kerja. So siapa yang buat kerja? Ada 3 protein yang buat kerja. Siapakah dia? Sodium potassium pump yang hanya akan pump 3 out 2 kin. Dia akan pump out 3 sodium and 2 potassium in. Okay, and sodium ion channel yang passive sodium ion channel and passive potassium ion channel itu buat kerja. Itu dia membenarkan saja. Nampak kat sini, we have sodium channel, we have potassium channel. Okay, so potassium channel ni, yang ini ada gate, yang ini tidak ada gate. So nak cakap dekat sini adalah potassium channel yang sini dia tak benarkan potassium channel ni. Okay, dalam keadaan ni, yang ni dia pun lukis yang gated juga, cuma dia tak lukis gate je lah. So dua-dua tak boleh nak keluar, dia tak benarkan untuk masuk juga. Yang saya nak cakap tu, dia tak lukis dekat sini. Remember, dekat permukaan axon membrane ni ada beberapa jenis protein tadi kan, yang saya dah bagi tu, ada voltage gated, okay, ada sodium potassium pump, dan ada yang pasif. Yang pasif dan sodium potassium pump buat kerja untuk maintain negative 70 millivolt. Macam mana negative 70 millivolt being maintained at resting stage? Because sodium potassium pump 3 out 2 kin. Potassium boleh keluar semana-mana, because the membrane is permeable towards potassium, and sodium, the membrane less permeable towards sodium ion. So itu yang korang kena pegang. That's why how you establish negative 70 millivolts. Next, okay, and pada masa yang sama juga, yang voltage ni tutup. Okay, next, what happened at point number 2? Ada sedikit increase in the value of the membrane potential ini. So apa yang berlaku dekat sini adalah some gated sodium channel open first and sodium ion flows into the cell. Maksud tadi ni semua dalam keadaan yang tertutup, hanya ada sebahagian yang dalam sodium ion channel ni buka. Bila sodium ion channel gated ni buka, apa jadi pada sodium ni? Dia akan masuklah, sebab dekat luar kan dia punya concentration tu tinggi kan. So bila pintu pagar tu terbuka, dia akan masuk. Apa yang menyebabkan dia masuk? Bila ada sedikit impuls, bila ada sedikit electrical signal. Okey, kenapa boleh berlaku ada sedikit impuls? Okey, ingat tadi kita ada sensor. Contohnya sensor light sensor, iaitu sensor cahaya dekat dalam mata kita. So bila ada cahaya yang masuk,
So dia akan detect. So bila detect, dia akan hantar electrical impulse. Impulse tersebut akan, yang pada awalnya akan menyebabkan sedikit daripada sodium gated ni untuk terbuka, dan kalau nilai dia sampai kepada negative 55, okey, ini negative 50 dekat sini sebelum negative 50 yang garisan putus-putus ni adalah negative 55. Ingat nilai negatif tu berada di lebih bawah berbanding dengan sini, atasnya nilai dia kosong. Jangan tersilap. So negative 55 millivolts, bila dia reach dia punya threshold level, so maknanya bila dia sampai saja nilai itu, dia akan menyebabkan more sodium gated channel to open. Itu adalah point number 3, apa yang berlaku dekat sini. So when the threshold is crosses, maknanya and the membrane potential increases, maknanya lebih banyak sodium channel akan buka. Tadi sikit je buka, satu je buka, ni hampir semuanya akan buka. Bila hampir semuanya akan buka, dia akan menyebabkan lebih banyak sodium untuk masuk. Sebab itulah nilai dia semakin positif. Ingat, sodium tu bercas positif. Bila dia masuk, membran di dalam ini akan lebih bercas positif. Okey, tadi tu kenapa daripada negatif 70 boleh naik kepada negatif 55? Sebab sebilangan kecil sodium gated channel ini buka. So nilai bila sodium masuk, nilai membran itu semakin positif. Okey, dan kenapa dia boleh terbuka? Sebab ada sedikit impuls atau ada sedikit rangsangan daripada luar yang dipanggil sebagai impuls itu tadi. Okey, dan bila dia terbuka, so the membrane ini becomes more and more positive, yang kita panggil sebagai depolarization, i.e. the terms that we use to describe if the membrane becomes more positive. So when the membrane becomes more depolarized, sebabkan sodium ion ni keeps on masuk, potassium tak buat apa-apa buat masa ni, sampailah dia mencapai nilai dia positif 40 millivolt. So itu adalah at the top and peak of action potential. Mana action potential is being generated. Mana maklumat tu akan terhasil is being generated. So bila automatic saja, bila sampai positif 40 millivolt, see what happen next at point number 4. So here is point number 4. Falling phase of the action potential. So bila sampai positif 40 je, automatic yang voltage gated sodium channel itu becomes inactivated. Dia tertutup. So bila tertutup, boleh ke sodium masuk lagi? Tak boleh. Is the membrane becomes more positive? No, because no more sodium can go in. So the voltage gated potassium channels now pula yang open. Automatic, terus bertukar kerja. And remember, bila ada electrical signal waktu ni, yang lain-lain semua tu berhenti buat kerja. Apa itu yang lain-lain? Passive ion channel, iaitu sodium dan potassium, dan sodium potassium pump pun berhenti buat kerja pada waktu ini. So siapa yang become active? Yang inilah yang voltage gated. So sama dia voltage gated potassium channels now open. So bila potassium channels ni open, potassium keluar ke masuk. Takkanlah dia masuk, sebab dekat dalam kan yang lebih tinggi concentration of potassium. So potassium channel ni, potassium ion yang akan keluar. Potassium juga bercas positif. Bila kita ada positif ataupun duit yang keluar, so dalam ni akan nilai dia menjadi semakin negatif. Kalau tadi tu duit yang bercas positif masuk, nilai dia semakin positif lah. Yang ni duit keluar, so nilai dia semakin negatif. That's why you have the dropping of this graph. So this state we call it as polarization, ataupun nanti kita akan tambah perkataan dekat depan dia, repolarization. Kenapa re? Maknanya polarization semula, maknanya becomes more negative back again. So the value will becomes drop and drop and until dia terlepas. Dia sepatutnya resting potential negatif 70 saja kan, sampai dia terlebih sedikit lah, maybe negatif 80, negatif 85, something like that the value. So disebabkan oleh apa? Point number 5 ini. This condition we call it as undershoot. The membrane permeability to potassium is at first higher than at rest, and then the voltage gated potassium channels ni close and resting potential is restored. Sebenarnya ada perkataan yang tertinggal dekat sini, close
slowly. Bila sodium tadi tu dia tutup, dia buat kerja dengan efisien, pantas dia tutup dengan cepat. Tapi kalau potassium ni ditutup dengan slow. Bila dia tutup, sepatutnya bila dah sampai negatif 70, tutuplah cepat-cepat. Tapi dia tutup dengan perlahan. Bila tutup dengan perlahan, masih ada lagi banyak baki-baki potassium yang keluar sampailah nilai dia terlajak sedikit. That's why called undershoot. To maintain this again, back to number 1. So, bila dah voltage gated ni semuanya dah tertutup, yang buat kerja balik adalah sodium potassium pump dan the passive ion channel. So, dia akan return back to normal. Okey, saya cakap panjang pada slide ni lebih kurang dalam 10 minit, tetapi tanpa wording yang banyak panjang. Sebab wording yang banyak panjang ada pada slide-slide seterusnya, tapi kita hanya akan terus baca seimbas dulu je lah. So, korang dah faham, saya dah explain pada slide ini dengan panjang lebar. Okey, now macam saya dah cakap tadi, ini semua adalah wording apa yang saya dah sebutkan tadi. So, stimulus ni adalah any changes yang berlaku dekat luar, cahaya ke, apa ke, sentuhan ke, panas ke dan sebagainya, causes the sodium potassium pump to stop functioning. Few sodium ion on the outside diffuse into the axon, mana sedikit yang mula akan masuk, causing the charges within the axon becomes less negative, i.e. Then the resting potential iaitu closer to zero, maknanya dia menghampiri nilai kosong lah. Okey, maknanya nilai dia semakin positif. The change in the electrical potential is called depolarization. Macam saya dah cakap tadi, the value becomes more positive. Daripada negatif 70 menjadi negatif 65. Perhaps kan negatif tu makin berkurang, nombor dia makin berkurangan. Okey. If the depolarization does not reach a certain critical value, iaitu negative 55 millivolt, the stimulated neuron will not generate impulse ataupun action potential. This critical value is called threshold level. Okey, maksud dia macam ni. Sebenarnya, sebagai contoh, dekat sekitar kita ni sentiasa sahaja ada udara yang lalu ataupun pergerakan udara. Tapi adakah kita boleh sentiasa rasa pergerakan udara tersebut? Jawapannya tidak. Kalau angin yang kuat sikit, kita rasa. Tapi kalau angin yang tak kuat, kita tak akan rasa. Okey, kenapa? Disebabkan walaupun angin yang sangat perlahan tu lalu dekat kita, dia still causes impulse ni. Tapi disebabkan impulse, disebabkan pergerakan tu sangat sikit, perubahan tu sangat sikit, dia punya impulse tu, threshold level tu tak sampai, tidak dicapai. Dia maybe dia punya nilai tu daripada negatif 70 sampai ke negatif 65 je. Tak sampai pun negatif 55. Bila tak sampai negatif 55, action potential ataupun maklumat itu tidak dihantar ke otak. Suatu otak kita tak tahu, tak perasan dan tidak boleh mengesan pergerakan udara tersebut. So gitu. If the stimulus is strong enough, maknanya kuat. Maknanya contoh macam kita tiup kan, okey, kita boleh rasa is strong enough, the depolarization reaches, okey, depolarization tu maksudnya becomes more positive, reaches the threshold level of negative 55 millivolt, a nerve impulse or action potential is generated. More voltage gated sodium channel will opens, many sodium will diffuse into the axon, sudden increase of the sodium ion causes the charge within the axon becomes more positively charged. This is called depolarization again, and the stage of action potential. Sampai dia mencapai action potential. When the depolarization reaches the maximum level at positive 40 millivolts, apa yang akan berlaku? Tiba-tiba most voltage gated channel ion will close, tutup. Tapi voltage gated potassium pula starts to open. Dia take turn ambil tukar shift. Potassium will diffuse out of the membrane. The outflow of ataupun efflux of potassium causes the inner part of the axon returns to its negative charge, becomes more negative. This stage is called repolarization. Kenapa dia polarization semula becomes more negative back again. Okay, since the voltage gated channel close slowly, macam saya dah cakap tadi tu kan, excess potassium ion moves out from the axon. Ada banyak yang terlebih yang terkeluar. Okay, causes the inner part of the axon becomes more negatively charged than during resting potassium ion, terlebih daripada negatif 70, terlajak. This condition is known as hyperpolarization ataupun nama lainnya undershoot. The resting potential is preserved by reactivation of sodium potassium pump semula. Okay. Alright. So
kita dah stop, kita dah habis sampai generation of action potential semua tadi sampai dekat situ. So sekarang ni kita adalah part yang seterusnya berkenaan dengan synapse. So bila synapse ni dah kira sub chapter yang lain lah. Okay, maksudnya apa saya maksud begitu? Dari tadi kita dah faham pergerakan ataupun tercipta action potential pada axon ini. Seterusnya nanti on the next semester korang akan belajar macam mana action potential tu bergerak. Okay, electrical signal ni bergerak, jump from one node of Ranvier to another node of Ranvier. Tapi sekarang ni apa yang kita nak bincangkan adalah synapse. Bagaimana daripada satu neuron maklumat tu dihantar ke neuron yang lain. So inilah satu perkara yang berbeza. If you wish to have a quick break, it is a good time to do it now at this stop point. So you guys boleh sambung, take a break, then you guys boleh sambung next lah. But in this video, I will keep on continue it. So synapse ni apa dia? Synapse ni adalah a small gap between the two neurons that permits a neuron to pass signals to another neuron. So between axon terminal of presynaptic neuron and dendrite ataupun cell body of the postsynaptic neuron. Okay, kat sini ada dua lagi terms yang nak dibincangkan. Presynaptic. So pre maksudnya sebelum, post maksudnya selepas. Presynaptic neuron bermaksud neuron sebelum synapse. Postsynaptic neuron adalah neuron selepas synapse ini tadi. Itu maksud dia. So dekat synapse ni, okay, neuron that transmit impulse to the synapse is called the presynaptic neuron. Okay, maksud neuron ni maksudnya saraf lah. Saraf yang hantar impuls pergi ke synapse ni dipanggil presynaptic neuron. Neuron yang bawa impuls carry away daripada synapse dipanggil sebagai postsynaptic neuron. Both ni ada gap. Gap itu dipanggil sebagai synaptic cleft. Ruang ataupun jarak ni dipanggil sebagai synaptic cleft. Ini pre, ini post. Pre maknanya yang sebelum, post maknanya yang selepas. Inilah dia. Okay. Electrical signals are converted to chemical signals in synapse. Sebab kita tahu sebelum ni, signal tu travel along the axon dalam bentuk electrical. Tapi bila nak across the synapse, dia akan dibawa dalam bentuk chemical. Dalam bentuk, chemical maksud dalam bentuk neurotransmitter. Ni. So axon of presynaptic neuron has a specialized bulbous endings. Bulbous ni macam bulb lah, macam ni, yang terbonjol macam ni, dipanggil sebagai synaptic knob. So ini adalah synaptic knob. Actually you guys have learned this during your SPM if I'm not mistaken. Okay, so for the structure of synapse, so dia ada synaptic knob lah. Dalam dia ada synaptic vesicle, dia ada vesicle, dan juga dia ada mitochondria to generate ATP. So function mitochondria ni provide ATP, semualah. So kita ni pun dah tahu function of ATP. Okay, membrane of synaptic knob ni tadi, yang ni tadi adalah dipanggil sebagai presynaptic membrane. Membrane of yang postsynaptic neuron tu, pada postsynaptic neuron tu dipanggil sebagai postsynaptic membrane. Pre sebelum, post selepas. So membrane sebelum, membrane selepas. Postsynaptic membrane has receptor. Dekat yang post ni dia ada receptor untuk neurotransmitters bind on the protein channel. So saya dah bagi tadi ada chemical, ada bahan kimia yang akan across the synapse. Nama bahan kimia tu kita panggil sebagai neurotransmitter, ataupun umumnya sebagai bahan kimia seperti saya panggil sebagai protein. Okay, protein itu dipanggil sebagai the signaling protein. Protein untuk signal ni dipanggil sebagai neurotransmitter. So neurotransmitter ni akan bind kepada receptor pada protein yang di seberang ini pula. Nanti kita ni gambar dia. So ni adalah postsynaptic membrane. Pada postsynaptic membrane dia ada protein ini. So protein ion channel ni dia ada reseptor dia sendiri, yang neurotransmitter ni akan bind pada reseptor tersebut. Kalau neurotransmitter bind pada reseptor ini, automatik dia akan buka dia punya channel, menyebabkan sodium ion channel. Bila sodium ion masuk, dia akan menyebabkan membrane yang dekat postsynaptic membrane ni becomes depolarized. Maksud becomes more positive. So akan berlaku next electrical impulse lah di sebelah ini. Di bahagian seberang sini. So the protein channel is activated ataupun opens when chemicals, i.e. the neurotransmitter, juga dipanggil sebagai ligand, binds to it.
it is called the ligand-gated ion channel. So channel ini dipanggil sebagai ligand-gated ion channel. So kalau dah diambil neurotransmitter ni, kalau dia unbound, dia akan tutup semula, so dia tak boleh nak masuk lah. So dekat synaptic knob ni, dia akan send signals daripada presynaptic neuron kepada postsynaptic neuron, daripada pre hantar kepada neuron yang sebelum, hantar ke neuron yang selepasnya by releasing chemical messengers dipanggil sebagai neurotransmitter. Ada dua jenis utama, iaitu sebagai acetylcholine dan noradrenaline. Selain daripada itu adalah dopamine, serotonin, GABA and endorphin. Sebenarnya nama-nama lain lah. Okay, so acetylcholine ni adalah mostly function dia adalah untuk muscle movement, untuk response by muscle. Kalau noradrenaline ni ataupun norepinephrine ni macam cantik nama ni kan. Ni adalah untuk kalau kita nervous, noradrenaline ni akan being released. Okay. So this is the mechanism of impulse transmission across the synapse. So neurotransmitter yang ada dekat dalam vesicle ni akan dirilis dekat dalam dekat dalam gap ini, iaitu dipanggil sebagai synaptic cleft, dan dia akan bind kepada ion channel itu, dan ion channel itu akan terbuka untuk membenarkan sodium untuk masuk. So ini gambarannya daripada satu neuron nak hantar pergi ke neuron yang lain. So ni adalah action potential when it is initiated. Okay, so the action potential reaches the synaptic terminal. Okay, and then baru dia akan tengok synaptic vesicle ni release the neurotransmitter. Okay, and then last sekali baru neurotransmitter tu dia akan bind to the receptor and it will open the ion channel. Okay. Alright, so next kita nanti pula dia punya summary apa yang berlaku dekat sini. Okay, so for number 1, action potentials arrive at axon terminal. So memula action potential ni dalam bentuk electrical signal tadi tu, dia akan sampai ke axon terminal. So bila sampai ke axon terminal, yang voltage gated calcium ion channels akan open. Dekat dekat axon terminal ni ada calcium ion channel, voltage gated juga. So yang kenapa dipanggil voltage gated, dia hanya akan buka bila ada voltage yang datang, bila ada electrical yang datang, banyak electrical impulse yang datang. So when it is open, it will cause the calcium ion to enter. So calcium ion will enter the cell. Calcium ion will signals to the vesicle. Dia akan menyuruh vesicle ini move to the membrane. So dia akan move pergi ke membrane. Sebelum ni dia dekat belakang saja, dia tak move ke membrane. And bila sampai dekat membrane, dia akan docked vesicle will release neurotransmitter by exocytosis. Docking protein ataupun docked vesicle ni maksudnya as simple as dia punya vesicle ini dia akan fuse. Fuse tu maksudnya dia akan fuse ni maksudnya dia bergabung dengan membrane of presynaptic membrane ni. So dia akan release the neurotransmitter, the chemical signaling ini. So number 7, neurotransmitter diffuse across the synaptic cleft and binds to the receptors on the postsynaptic membrane. Okay, so ini adalah dia punya wording istilah. When impulse reach the synaptic knob, voltage gated calcium ion at presynaptic membrane will open. Pre maknanya sebelum presynaptic membrane becomes more permeable to calcium ion. Calcium ion daripada extracellular akan diffuse into the synaptic knob. It will stimulate. It ni siapa? Calcium ion ni lah. Akan stimulate the synaptic vesicle to move towards the presynaptic membrane and fuse with it. The vesicle will release neurotransmitter to the synaptic cleft by exocytosis. Exo ni maknanya bawa keluar. And neurotransmitter center dia akan diffuse across the synaptic cleft and move towards the postsynaptic membrane, and it binds to the receptor on the postsynaptic membrane, causing the ligand-gated sodium ion channel to open. Itu nama penuh dia. Ligand sebab berkaitan dengan neurotransmitter, gated sebab memang dia gate, ada penutup dia. Sodium ion sebab dia akan membenarkan sodium ion untuk masuk sebentar lagi. So sodium ion from extracellular fluid will diffuse into postsynaptic neuron. Postsynaptic membrane becomes depolarized. So depolarized becomes more positive. Maksudnya sebab sodium ion tu kita masuk kan. So
depolarization of postsynaptic membrane ni dipanggil sebagai EPSP, iaitu excitatory postsynaptic potential. Maknanya dia excitekan postsynaptic potential ni tadi tu. So yang ni tadi, kalau depolarization tu exceeds the threshold level lah, dia pun ada main threshold level juga. Action potential will be generated at postsynaptic membrane, and the action potential is then transmitted, dihantar along the postsynaptic axon by the flow of impulse. Dia akan terus dihantar pergi ke destinasi yang seterusnya. Okay, when the postsynaptic neuron is repolarized, neurotransmitter is quickly removed. Repolarizing maknanya dia becomes more negative again. Okay, neurotransmitter yang tadi bind pada receptor tu akan being removed, akan dibawa keluar lah. Some are degraded by enzyme found in synaptic cleft and postsynaptic membrane. Sebahagian daripada neurotransmitter tu akan di-digest ataupun degraded, akan dimusnahkan. Okay, kalau acetylcholine esterase, dia akan hydrolyze acetylcholine into choline dan acetate. Kalau monoaminoxidase, dia akan hydrolyze noradrenaline. Okay, for these two, jangan risau. Ni korang tak perlu hafal ataupun tak perlu tahu sangat lah. Hanya extra information saja. Korang just perlu tahu ada enzim yang akan boleh degrade the neurotransmitter. The other neurotransmitter are transported back untuk di-recycle, okay, into synaptic knob by transport molecule reuptake. Dia ada transport molecule, ada protein yang ambil balik, yang kutip dia balik, bawa masuk semula, masuk ke dalam synaptic knob. Okay, synapse delay the transmission of impulse due to, okay, antara delay antara impulse yang sampai ni, dia ada delay. Dia adalah disebabkan signals is sent chemically, not electrically. Maknanya daripada satu neuron nak pergi ke neuron yang lain, dia ada delay sebab dihantar secara chemical. Chemically lebih lambat lah berbanding dengan electrical. Of course, neurotransmitters takes time to be released, diffuse across synaptic cleft and bind to receptor about 0.3 to 5 millisecond, and the summation of EPSP is needed before threshold level is reached. Semua nak kena tunggu sebab tu dia jadi lambat sedikit. So, importance of synapse ni, dia akan transmit information between neurons, transmit impulse in one direction, maknanya hanya satu arah sahaja. Neurotransmitter is only present in presynaptic neuron and receptors hanya present on postsynaptic membrane. Maknanya neurotransmitter ni tak ada dekat postsynaptic membrane, dia tak ada dekat dendrit. Okay. So next kita akan pergi sikit saja lagi, tak banyak sangat dah, untuk to the last part of the chapter. Okay, 10.2 about endocrine system. Okay, nama chapter ni adalah coordination. Bila kita nak cakap pasal coordination ni adalah about pengawal aturan. So bila kita nak kawal, mesti ada response dan tindak balas. So bila ada response dan tindak balas, macam contoh tadi kita nampak ada, korang nampak saya nak masuk ke dalam kelas, you nampak saya. So itu adalah dalam bentuk electrical impulse, dan korang nampak, dan korang akan hasilkan pergerakan. So tadi tu adalah neuron. Okay, so sekarang ni adalah endocrine system. Endocrine system ini pendek ceritanya berkaitan dengan hormon. Okay, bila sebut hormon, bermacam-macam hormon lah kita fikir. Growth hormone, testosteron, apa lagi, terkenal male lah, banyak lagi, estrogen, semua tu adalah hormon. So in this 10.2 kita akan belajar pasal describe the endocrine system and the main endocrine glands, and state the types of hormones in mammals and its examples. Okay, dalam endocrine system, dia bertindak sebagai second regulatory system. Dia akan interact with nervous system to coordinate our body. So sometimes saya ambil contoh yang mudah. Contoh, kita nampak sesuatu yang menakutkan. So bila kita nampak sesuatu yang menakutkan, so kita akan menjadi macam lemah, kita akan panik. Kadang-kadang perasaan itu berhari-hari. Kadang perasaan itu lama, it lasted for long ataupun for several hours, for several minutes. So itu adalah disebabkan oleh endocrine system ni. Sebab dia dalam keadaan hormon, so dia akan menyebabkan badan kita ketakutan, dia akan menyebabkan badan kita berpeluh dengan lamanya. So itu adalah kerja endocrine system. Perbezaan endocrine system dengan nervous system ni tadi, nervous system tindak balasnya cepat. Okay, cepat tapi dia short lasting dan target dia spesifik. Maknanya contoh daripada
pada otak pergi ke bicep, bicep saja buat kerja, sekejap je buat kerja. Lepas tu dah tak nampak lah bicep kalau ada kan. So sekejap je, dia tak ada terus bicep selama-lamanya ataupun sampai setengah jam aku macam tu. Apa hal macam orang cacat tak kan. Okay, so kalau endocrine hormone ni, contoh kalau kita nervous, ketakutan nak exam, minggu depan nak exam ni, dia punya takut tu, dia punya peluh tu, nervous tu, berpeluh-peluh tu berhari-hari ataupun berjam-jam. So itulah beza. Dan endocrine system ni dia kurang spesifik, dia akan tabur seluruh badan kita. So maknanya dia pergi ke mana? Sebab dia melalui dalam saluran darah. So hormon itu akan travel ke seluruh badan kita dan dia akan reacted by sel-sel yang ada reseptor untuk hormon tersebut sahaja. So kalau hormon tu hantar untuk jantung laju, so the same hormon dah pergi sampai satu badan, sampai kat jantung, baru jantung tu laju. So itulah beza. Dan dia lebih lambat sikit lah. So dengan travel satu body, baru akan ambil tindak balas dia. Endocrine system is made up of glands called endocrine gland yang menghasilkan hormon tersebut. It is influence metabolic activities of cells by releasing hormones. So ini adalah gland-gland yang akan hasilkan hormon lah. Testis, ovary, pancreas, adrenal gland, thyroid gland, parathyroid gland, pituitary gland dan juga pineal gland. Ini adalah yang menghasilkan hormon. So definition of hormone, apa itu hormon? Kita duk sebut lah hormon ni kan. It is a chemical substance secreted in very small quantity, cukup dalam small quantity, into the bloodstream, tapi dihantar melalui dalam bloodstream. Kalau saraf tadi, kalau nerve tadi tu, electrical impulse tu dihantar melalui dalam neuron dalam bentuk melalui urat saraf. Kali dalam saluran darah. Okay, in endocrine gland to regulate metabolic function of the target cells. So types of hormones, so ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Chemically, hormones may be classified as either peptide ataupun protein, amine ataupun steroid. So peptide ataupun protein ni adalah largest hormone group, terdiri daripada FSH, LH, kena belajar sebenarnya kan, insulin, semua itu adalah jenis-jenis protein. Amine ni adalah amino acid derivatives, daripada yang mengandungi amino acid lah. Contohnya seperti adrenaline, melatonin dan sebagainya. Manakala satu lagi adalah steroid. Steroid ni bukan maksudnya dadah saja. Maksud steroid ni dia adalah sebenarnya hormon yang larut dalam lipid. So dia adalah lipid soluble. Saya sebut lipid, kenapa nak mention pasal lipid ni? Remember, all of our cells are made by membrane, enclosed by a membrane. Membrane itu dia adalah phospholipid bilayer. So bila lipid soluble, maksud hormon steroid ni boleh terus merentasi membrane tanpa ada halangan, tanpa ada sekatan. So dia adalah cholesterol derivatives. Okey, contoh seperti cortisol dan testosteron. So ni adalah types of hormone. Untuk types of hormone ni usually kita kategorikan kepada dua lah. Secara umum ni sama ada sex hormones ataupun non-sex hormones. Kalau sex hormones ni adalah seperti testosterone in male dan estrogen in female. Non-sex hormones will present in both males and females. The pituitary gland, thyroid gland will release thyroxine, insulin, adrenaline dan sebagainya. Sex hormones and hormones from adrenal cortex are steroid hormones. Other hormones in the human body are amine ataupun peptide. Ini cuma nak cakap lah, seks hormon dan hormon ni kalau datang daripada adrenal cortex adalah jenis-jenis steroid hormon yang boleh terus larut dalam lipid. Selain daripada itu adalah amine ataupun peptide. Okay, mechanism of hormone action ada dua. Kita tak tengok secara detail sangat, tapi kita akan describe secara umum sahajalah. So untuk yang pertama adalah steroid hormone ataupun dipanggil sebagai gene activation. Satu lagi adalah non-steroid hormone. Bila kita sebut non-steroid hormone, maknanya kita tahu hormon itu tak boleh nak masuk dalam sel sebab dia tak boleh nak diffuse atau tak boleh nak across the plasma membrane sebab dia tak lipid soluble. So dia akan melalui cyclic AMP activation. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, so yang gene activation ataupun steroid hormone ni mudah, simple. Okay, sebab steroid hormone ni is lipid soluble ataupun dia adalah hydrophobic, can easily diffuse across the cell membranes. Contohnya seperti testosterone. Dan ini adalah gambar of mechanism of actionnya. Contohnya ini adalah hormonnya. So ini adalah extracellular fluid, ni cytoplasm. So ini adalah selnya. Hormon itu terus masuk bind dengan protein dekat dalam sel.
membentuk reseptor hormon kompleks, masuk dalam nukleus, bind dengan DNA, bagi tahu DNA nak buat apa. So DNA akan hasilkan mRNA-nya, mRNA akan keluar daripada nukleus, akan jumpa dengan ribosom untuk hasilkan protein yang diperlukan. So yang ini dipanggil sebagai mechanism of steroid hormone. So steroid hormone ni dia terus je masuk macam tu. So simple dan mudah. Yang ini panjang sikit ceritanya. Okey, non-steroid hormone ataupun amino acid based hormone ialah insoluble in lipid. So dia tak boleh nak masuk, dia tak boleh nak diffuse through the cell membrane dan tak boleh nak masuk. Contohnya adalah insulin ataupun epinephrine ataupun juga glucagon. Semua ni tak boleh nak masuk. Okey. So now, okay, don't worry, we are on our last slide, but I will explain to you about this mechanism of cyclic AMP activation. Then we will come to the end of this chapter, in fact, actually. Okay, so first what will happen is that kita tahu hormon itu dia akan bind kepada reseptor pada sel tu. Sebab kita bukannya semua sel akan terima hormon tersebut. Hanya sel yang ada reseptor terhadap hormon tersebut yang akan boleh bind with the hormone. So the hormone will bind to the receptor. And pada reseptor ini ada satu protein yang dipanggil sebagai G protein. G protein ini asalnya dia adalah inactive, tidak aktif. So upon the activation by the receptor, binding dan activation of the receptor ini tadi, G protein ini automatic become activated. So bila dia become activated, so dia akan carries the GTP. Okay, so activated G protein akan bind kepada satu lagi protein lain pada membrane of the cell ini, dipanggil sebagai adenylyl cyclase. Okay, dekat sini ejaan dia lain sedikit. Ini adalah version lain yang ni daripada buku Campbell. Adenylyl cyclase adalah yang biasa kita gunakan. Ejaan dia adenylyl LYL. Adenylyl cyclase ni pun bukannya salah lah. Ni adalah nama lain bagi dia ataupun term yang kita boleh gunakan untuk dia. So G protein activates the adenylyl cyclase ataupun the adenylyl cyclase ini tadi. So when the adenylyl cyclase yang activated itu tadi, dia akan convert ATP menjadi CAMP. CAMP ni akan act as second messenger. Maknanya dia akan hormon ni adalah first messenger. Maknanya messenger ni maknanya macam suruhan ataupun maklumat yang pertama. Okey, pembawa maklumat yang pertama. CAMP adalah pembawa maklumat yang kedua untuk dibawa maklumat di dalam sel. Ini kan dekat luar sel, ini dekat dalam sel. So kenapa dipanggil sebagai CAMP? Okey, ATP bermaksud adenosine triphosphate. Dia ada 3 fosfat. Kalau AMP bermaksud adenosine monofosfat. Dia hanya ada 1 fosfat sahaja. Dan kita tambah perkataan C dekat sini, cyclic, so dia akan digunakan secara berkitaran. Maksudnya akan digunakan reuse dan reuse lah. Okey, so apa CAMP ni akan buat? Dia akan activatekan yang inactive protein kinase become activated. So this activated protein kinase ni akan triggers response of the target cells. Contohnya seperti dia akan activatekan enzim, stimulus cellular reaction, secretion ataupun opens ion channels dan sebagainya. So itulah function ataupun cara macam mana non-steroid hormone ni berfungsi. Okay, this chapter agak panjang sikit in one go, but you guys boleh buat secara separuh-separuh lah. I think that will be all for now. Thank you for your time. Okay, please don't forget to like and subscribe this video. Okay, so until now and goodbye.